Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini seperti mana yang dirancangkan adalah kuliah yang pertama untuk sijil eksekutif istinbat hukum. Jadi terlebih dahulu ana mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua peserta program ataupun sijil ini, di mana insya-Allah kita bersama-sama untuk berdiskusi dan bermunaqasyah tentang tajuk istinbat hukum. Dan ana mengambil peluang untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada yang tak kenal lah. Nama ana Irwan bin Muhammad Subri. Irwan bin Muhammad Subri berasal dari Pulau Pinang dan sekarang ini sebagai pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia dan menjawat jawatan sebagai pengarah besar International Fatwa and Halal Center ataupun singkatannya IFAH. Dulu dikenali sebagai INFAT, Institut Pengurusan dan Pendidikan Fatwa Sedunia. Tapi kita dah gabung dengan satu lagi institut halal, jadi kita tukar nama kepada International Fatwa and Halal Center ataupun singkatannya IFAH. Baik. Ana mengajar di USIM sejak dari tahun 2001. Dah 19 tahun lah lebih kurang. Dan memang bermulanya daripada mengajar di USIM ni memang mengajar subjek usul fiqh. Okey. Sedikit latar belakang pengajian. Sarjana muda di Universiti Al-Azhar Mesir. First batch Damanhur tahun 92-96. Pergi 92 dan tamat alhamdulillah tahun 96. Kemudian di Universiti Azhar di Damanhur tu ana mengambil jurusan syariah, syu'bah Islamiyah, dan tahun 98 ana balik ke Malaysia untuk sambung master, walaupun habis 96 tapi balik 98 ke Malaysia. Tahun 98 tu sambung pengajian di peringkat master di UKM dalam Jabatan Syariah. Kemudian pada tahun 2001 ana masuk USIM, ketika itu KUIM, College Universiti Islam Malaysia, dan menyambung pengajian pada tahun 2005 ke Syria sebenarnya. Ana pelajar Malaysia pertama yang dapat tawaran belajar di Jamiah Dimashq tahun 2005. Dan musyrif ana ketika itu adalah Dr. Muhammad Taufiq Al-Buti, anak kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tetapi disebabkan ada sedikit masalah kesihatan zaujah, terpaksa menamatkan kita panggil rehlah dirasiyah fi Jamiah Dimashq tu dan tahwil ke UIA. Dan pada tahun 2011 baru dapat PhD juga dalam bidang fiqh dan usul, bidang syariah lah. Jadi degree ana, master ana, PhD ana, semuanya dalam bidang syariah. Okey. Sebelum kita masuk dalam tajuk tentang perbincangan kita pada hari ini, sedikitlah anda nak cerita kan. Ketika di kuliah syariah di Jamiah Damanhur, Jamiah Azhar di Damanhur, kita memang belajar subjek usul fiqh, kita belajar subjek fiqh muqaran antaranya. Dan khususnya dalam fiqh muqaran ni, bila kita belajar fiqh perbandingan mazhab, bila kita baca tu, kita akan dapati perbincangan para fuqaha tentang bagaimana untuk menentukan hukum. Dan yang menariknya ialah kadang-kadang para fuqaha kita ini, fuqaha mazhab, khilaf dalam masalah fiqh itu based on dalil yang satu. Dalil yang sama. Contoh kita kata mashur ra'si, sapu kepala dalam wuduk. Okey.
semua mazhab menggunakan wamsahu biru'usikum. Dan daripada wamsahu biru'usikum itu, tafsiran ataupun cara istinbat hukum itu berbeza-beza. Kan? Ada yang kata mashu ra'si itu bermakna kul, ada yang kata bermakna ba'd dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan kita panggil minat dan curiosity kepada ana sendiri. Kenapa para fuqaha kita boleh berbeza pandangan dalam dalil yang sama? Kalau dalil yang berbeza-beza, mazhab Syafi'i pakai hadis A, mazhab Hanafi pakai hadis B, yang tu tak pelik sangat. Ini dalil yang satu, dalil yang sama, ayat Quran yang sama, hadis yang sama, tetapi ada khilaf pandangan di kalangan mazhab. Okay, jadi menimbulkan tanda tanya dan minat ana untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana para fuqaha khilaf itu. Okay, sebab itu dalam pengajian ana di peringkat master di UKM, ana mengkaji tentang tajuk manhaj ahlul ra'i dan ahlul hadis dalam istinbat hukum dan pengaruhnya terhadap imam-imam empat mazhab. Jadi kalau tuan-tuan dan puan pernah tahu ataupun pernah baca buku ana evolusi mazhab fiqh, nanti ana share buku tu kat link nanti. Siapa yang pernah tengok buku tersebut, evolusi mazhab fiqh, itu sebenarnya adalah kajian tesis master ana. Okey. Kemudian di peringkat PhD, ana melanjutkan kajian tersebut bila ana mengkhususkan tesis PhD ana tentang perubahan fatwa di Malaysia, kan, fil waqi' al-Malizi, taghayyurul fatwa fi Malaysia. Sebab ana minat sangat nak kaji pasal kenapa para fuqaha kita ni boleh berbeza pandangan. Okey. Jadi antara sebab musabab kenapa para fuqaha kita berbeza pandangan dalam satu-satu isu fiqh ialah berkenaan dengan tafsirun nusus. Okey, tafsirun nusus ataupun dengan kata lain berkenaan dengan turuk istinbatil ahkam, ataupun setengah yang lain menggunakan istilah istismarul ahkam, istikhrajul ahkam, binaul ahkam, apa lagi nama, kan? Apa sahaja istilah-istilah yang digunakan oleh para fuqaha kita, para sarjana syariah kita, nak menunjukkan dan nak menggambarkan bahawa dalam mentafsirkan nas, dalam kita panggil menggali ataupun mengeluarkan hukum hakam yang ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis itu, rupa-rupanya ada kaedah, ada manhaj, ataupun ada metodologi yang tertentu. Okey, sebab itulah ana daripada degree syariah, master syariah, PhD syariah, dan memang mengkaji dalam khususnya dalam peringkat master dan PhD itu berkenaan dengan asbab musabab ini, dan memang itu yang menimbulkan minat ana, dan alhamdulillah terfikir kalau nak berkongsi dengan sahabat-sahabat, dengan pelajar, dengan penyelidik tentang kepentingan ilmu usul fiqh. Okey. Kebiasaan ini mukadimah, kita ambil mukadimah panjang sikit, tak apa, nak tunjukkan gambaran macam mana kita nak kaitkan istinbatul ahkam ni dalam dunia syariah kita ni. Cuba kita tengok dalam kuliah-kuliah kita di masjid, di surau, kebanyakannya boleh dikatakan kita memang mengajar bab fiqh. Sama ada kita mengajar bab taharahnya, bab ibadatnya, muamalat dan sebagainya lah. Okey. Jarang sangat dan boleh dikatakan kira laisa minal mubalaghah lah kalau kita katakan hampir tiada masjid ataupun surau yang mengajar ilmu usul fiqh kepada orang awam. Kita tanya, boleh ke mengajar usul fiqh? Bukan usul fiqh ni susah nak faham. Jangan kata orang awam.
pelajar, kadang-kadang ustaz-ustaz sendiri pun dalam bidang pengajian Islam, dalam bidang syariah sendiri pun tak berapa nak faham. Jadi sesuai ke, boleh ke kita mengajar usul fiqh kepada orang awam? Kan? Malah bila diutarakan ataupun disebut kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, pensyarah-pensyarah kita dalam bidang pengajian Islam, dalam bidang syariah sendiri tentang mengajar ilmu usul fiqh kepada orang awam, mereka agak sinis kadang-kadang ataupun macam iya ke boleh. Okey. Tapi kan, boleh ke tak boleh ke, ana dah pernah mengajar, dah khatam pun bab usul fiqh di beberapa buah surau dan masjid. Okey, cuma kita kena fahamlah, dalam ilmu usul fiqh ni, dia banyak maudhu' dia banyak tajuk-tajuk dia. Kita tak mengajar benda teknikal kepada orang awam. Yang ana fokus kepada orang awam ialah tentang khususnya bagaimana memahami hukum syarak, kemudian bagaimana memahami tentang sumber rujukan hukum, masadirul ahkam. Okey. Kita duk sebut kita kena rujuk Quran dengan sunnah, rujuk Quran dengan sunnah. Tapi betulkah kita faham apa itu Quran, apa itu hadis dan sebagainya lah. Okey. Jadi ana dah khatam dah pengajian ilmu usul fiqh kepada orang awam, dan daripada situlah ana hasilkan satu buku bertajuk Pengantar Usul Fiqh, terbitan penerbit USIM, dan insya-Allah sekali ana share link dua buku ana tu. Yang pertama Evolusi Mazhab Fiqh, yang kedua Pengantar Ilmu Usul Fiqh. Pengantar Ilmu Usul Fiqh dia lebih kepada ana fokuskan kepada sumber-sumber hukum yang al-muttafaq fiha dan al-muttafaq alaiha dan al-mukhtalaf fiha. Okey. Itu cerita dia. Dan kalau kita tanya kan, bolehkah mengajar usul fiqh kepada orang awam? Okey, cuba kita baca buku kitab-kitab usul fiqh, kita akan dapati bahawa ahammiyatu ilmi usulul fiqh penting kepada siapa? Penting kepada dua golongan. Yang pertama, penting kepada mujtahid, al-mujtahidin. Kan? Kenapa penting kepada mujtahid? Sebab dengan ilmu usul fiqh, mujtahid akan gunakan dan akan aplikasikan kaedah-kaedah yang inilah tajuk istinbat hukum yang kita nak belajar ni. Kan? Para fuqaha kita mengetahui usul fiqh untuk tatbik istinbat hukum. Itu yang pertama, kepentingan yang pertama untuk golongan mujtahid. Kalau kita baca lagi, kepentingan ilmu usul fiqh yang kedua ialah kepada orang awam ataupun kepada muqallid. Ya ke? Ya. Sebab apa? Kenapa orang awam pelajar perlu memahami ilmu usul fiqh? Supaya mereka mengetahui mengetahui tentang sumber-sumber hukum. Okey, kalau kita kata contoh macam solat tu wajib, dalilnya wa aqimus solah. Wa aqimus solah tu duduk dekat mana? Dalilnya daripada sumber mana? Iaitu Al-Quranul Karim. Jadi apakah itu Al-Quran? Apakah ciri-ciri Al-Quran? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita uslub hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat, dengan muamalah dan sebagainya. Benda-benda itulah yang sebenarnya orang awam pun kena tahu. Dan sebab itulah buku Pengantar Usul Fiqh anak itu ana memang draft dan tulis memang khusus untuk orang awam. Baik. Berbalik kepada tajuk kita yang kita akan insya-Allah bersama-sama berdiskusi, bermunaqasyah dan sama-sama bincang, iaitu tentang tajuk istinbat hukum. Okey. Pertama sekali, ana tidak mengatakan ana ni orang yang pakar, orang yang paling alim tentang ilmu usul fiqh, yang paling hebat pasal istinbat hukum, tidak. Okey, cuma adalah sedikit pengalaman setelah mengajar tadi macam ana kata dah di USIM ni dah 19 tahun, memang mengajar daripada awal ilmu usul fiqh dan juga aplikasi dia. Adalah sikit pengalaman dan cuba nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan anda sekalian. Okey. Untuk makluman juga, kalau siapa yang pernah dan biasa duk follow dalam FB ana, memang ana ada kuliah khas ilmu usul fiqh
yang juga ana gunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh ni, karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, itu kuliah umum. Yang sekarang ni dah masuk siri ke-28 dah. Okey. Yang tu ana tidak juga ana baca harfan bi harfin, tetapi membuat ringkasan ataupun kesimpulan daripada awal. Kan? Sekarang ni dah masuk bab Awaridul Ahliyah. Kan? Okey, yang kursus ataupun sijil eksekutif istinbat hukum yang ana anjurkan di bawah IFAH USIM ini fokus dan intensif. Itu kena faham intensif, bagaimana kita nak memahami, kita nak mengetahui dan kita cuba tatbik sikitlah dalam nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah melalui contoh-contoh yang dikemukakan dalam kitab Al-Wajiz ini. Okey, mungkin ana dah maklumkan dalam grup WhatsApp ataupun dalam email, ana tidak akan baca satu persatu. Kan, ana akan buat kesimpulan sahaja. Sebab kalau kita nak baca satu-satu, dia akan ambil masa panjang. Jadi ana akan hanya buat kesimpulan berdasarkan tajuk-tajuk yang ada dalam kitab Al-Wajiz. Okey, persoalannya kenapa kitab Al-Wajiz? Okay, kenapa tidak kitab-kitab lain? Kenapa tidak menggunakan kitab Al-Waraqat contohnya? Kitab Al-Lumak ke contohnya? Sebab kitab yang kecil-kecil lah kita katakan. Dan soalan ni memang biasa ditanya. Kalau saya nak mendalami ilmu usul fiqh, kitab apa saya nak baca? Kitab apa saya nak mengaji? Kitab apa saya nak talaqi? Kan? Memang ramai akan cadang kitab Al-Waraqat. Okay, sebab dia beberapa helai saja kan, nama pun Al-Waraqat kan. Memang kitab nipis. Tapi ni habaq terang punya, kalau siapa tiada asas dalam ilmu syariah, kalau mengaji kitab Al-Waraqat memang takkan faham. Orang yang biasa mengaji usul fiqh pun kalau mengaji kitab Al-Waraqat tu tanpa berguru pun akan sukar nak faham. Jadi apa nasihat ana? Okey, kalau ana akan kata begini. Siapa yang nak mendalami ilmu usul fiqh dan nak faham tentang ilmu usul fiqh ni, ikuti terlebih dahulu ceramah-ceramah umum sebegini. Ataupun tajuk-tajuk tertentu dalam ilmu usul fiqh, dengar dulu. Okey. Kemudian boleh baca buku ana tu pengantar usul fiqh. Kemudian kitab-kitab usul fiqh dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh beberapa orang penulis, walaupun tak banyak dalam bahasa Malaysia ni. Tetapi adalah dalam bahasa Melayu. Tak apalah kan, kita promote buku kita sendiri kan, tak ada masalah no? Jadi baca yang tu terlebih dahulu. Kemudian bila dah nampak sikit, kita pindah pergi ke kitab-kitab yang moden ataupun kontemporari, contohnya macam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Okey, kenapa ana suka kitab ni? Kan, yang pertama sebab memang ana duk mengajar di USIM dalam subjek ilmu usul fiqh ni, memang ana duk guna buku ni. Kan. Kemudian bahasanya mudah. Contoh-contohnya simple, mudah. Dan yang paling best sekali, dan ini kelainan yang ada dalam kitab Al-Wajiz ni, ialah Dr. Abdul Karim Zaidan ni dia mengaplikasi kaedah istinbat hukum qawaid usuliyah ni, yang kita nak diskusi ataupun kita nak belajar dalam sijil ni, dia juga mengaplikasi untuk memahami teks undang-undang negara Arab. Sama ada undang-undang Mesir ke, Iraq ke, Jordan ke, kira undang-undang Arab lah. Sebab kalau antum dan antuna baca dalam muqaddimah bab turuk istinbatil ahkam ini, yang dekat hasyiah ataupun footnote tu, memang dia dah sebut dah bahawa kaedah ini bukan sahaja sesuai untuk memahami teks Al-Quran dengan hadis, tetapi juga sesuai untuk faham undang-undang yang dalam bahasa Arab. Itu antara keistimewaan. Dan buku pengantar usul fiqh anak itu memang anak inspirasikan, nak kata terjemahan sebiji tidak juga, tapi anak mengambil inspirasi daripada kitab Al-Wajiz ini. Dan satu lagi kitab yang agak mudah yang anda boleh cadangkan kepada anda sekalian ialah kitab Al-Muyassar fi Usul Fiqh karangan Dr.
Muhammad Ibrahim Salqini. Okey. Jadi kalau dalam hidup kita ni sebagai seorang pelajar syariah, pelajar pengajian Islam, tak kisahlah usuluddin ke, Quran Sunnah ke, dakwah ke, bahasa Arab ke, syariah ke, apa tak lagi lah. Sekurang-kurangnya kitab Al-Wajiz tu biar ada lah kat rumah. Kalau kedekut sangat nak beli kan anak dah kata dalam Google kan dah ada PDF, download, simpan. Tu paling kurang lah. Sebab apa? Sebab kitab Al-Wajiz ni dia memang simple, memang mudah. Okey. Dan kitab pengantar usul fiqh Ana tu, Ana sebenarnya inspirasikan daripada dua kitab ini. Yang pertama kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh, Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan yang kedua kitab Al-Muyassar fi Usul Fiqh, karangan Dr. Muhammad Ibrahim Salqini. Baik. Itu mukaddimah umum. Okey, sekarang ni Ana masuk sikit, Ana akan share kepada anda sekalian. Ustaz, boleh tanya soalan Ustaz? Ya? Boleh. Sambil-sambil tu boleh tanya. Saya nak tanya soalan berkenai rujukan mengenai buku yang Ustaz sebut tadi, iaitu Tafsir An-Nusus. Apakah buku rujukan Tafsir An-Nusus yang Ustaz kaji? Sebab sebenarnya saya ada jumpa beberapa tafsir nusus yang berbeza. Mungkin Ustaz ada cadangan untuk kami rujuk tafsir nusus yang tertentu? Okey. Dia macam tadi anak katakan, istilah tafsirun nusus ni sama ada kadang-kadang kita jumpa tafsirun nusus, kadang-kadang kita akan jumpa istilah fawaid ataupun turuq istinbatil ahkam, turuq istismaril ahkam, turuq istikhrajil ahkam, binaul ahkam. Sebenarnya itu istilah yang sama. Mungkin tulis ini dia nak guna tafsirun nusus, dia nak gunakan fawaid istinbatil ahkam. Kalau macam contoh dalam kitab Al-Wajiz ni, dia menggunakan untuk istinbatil ahkam. Jadi sebenarnya benda yang sama. Dan Ana juga mencadangkan kalaulah tuan-tuan dan puan-puan jumpa mana-mana kitab usul fiqh yang kontemporari. Okey. Sebab lagi banyak kita baca. Sebelum tu kejap, ada orang kata tak dengar suara Ana. Dengar ya? Clear? Tak jelas Ustaz, tak jelas. Tak jelas. Sekejap. Okey, tadi dengar ni. Clear tak? Ada gangguan pada mic ke tak? Gangguan sikit. Kejap. Suara bergetar. Sekejap. Cubaan 1, 2, 3. Suara bergetar-getar. Kejap ada, kejap tak ada. Sebab kat sini hujan dia ni. Kejap Okey, sekarang ni dengar tak? Clear Ustaz, clear. Okey. Minta maaf kita Clear. Kita ada gangguan sikit. Okey, tak apa. Kita share. Sebelum kita share slide yang nak bentang ni, tadi soalan tadi ulang baliklah. Apakah buku-buku ataupun kitab-kitab yang kita katakan boleh jadi rujukan untuk tafsirun nusus? Jadi sebenarnya istilah tafsirun nusus tu pelbagai istilah, pelbagai term yang digunakan oleh penulis-penulis ataupun sarjana kita, sama ada tafsirun nusus, istinbatul ahkam, istismarul ahkam, istikhrajul ahkam, binaul ahkam. Itu setakat yang ana jumpa istilah lah. Mungkin ada lagi istilah-istilah baru yang akan diperkenalkan ataupun telah diperkenalkan oleh penulis-penulis tertentu. Okey. Jadi sebab itu sebenarnya tak rugi kalau kita beli banyak buku pun. InsyaAllah kita akan faham satu persatu lah
tentang tajuk tersebut. Okey. Boleh no? Boleh Ustaz. Okey, Ana akan share slide ni. Boleh nampak slide Boleh. Jelas Ustaz, jelas. Okey, baik. Sangat nampak Prof. Okey. Jadi pendahuluan ni kita bagi analogi sikit lah. Kalau kita nak tangkap ikan, kita nak potong pokok, kita akan perlukan kepada satu alat khusus. Kalau kita nak tangkap ikan, kita akan gunakan joran ke, jala ke, jaring ke, pukat ke, bubu dan sebagainya lah. Yang penting perlunya kepada satu alat untuk dapatkan kita punya objektif, iaitu ikan. Ataupun contoh kita nak makan nasi, maka kita kena masak dan proses terlebih dahulu beras tu. Kita kena basuh berkali-kali, kemudian sukat air tertentu dan sebagainya. Itu dia ada satu proses tertentu. Maka begitulah juga kalau kita nak belajar ataupun kita nak mengetahui hukum fiqh. Okay, itu target kita, itu objektif kita. Tapi sebelum kita sampai kepada hukum fiqh ni, dia perlukan satu alat, dia perlukan satu proses, dan proses itulah yang dinamakan istinbat hukum ataupun istidlal kepada hukum. Dan proses inilah kita panggil yang akan menyampaikan kita kepada hukum yang kita nak tahu. Okey. Jadi untuk istinbat hukum ni, maka mau tak mau memang kita kena menguasai ilmu usul fiqh lah. Sebab itu kalau kita sebab ramai orang yang mengatakan bahawa kita tengok Quran, kita tengok hadis, apa yang Quran kata, apa yang hadis kata, itulah. Ya, maksudnya kita akan based on terjemahan. Kalau kita istinbat hukum berdasarkan terjemahan kepada ayat Quran dengan hadis semata-mata, jawapannya kita akan sesat. Okey, Anda bagi contoh. Okey. Ayat dalam berkaitan dengan puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kita terjemah apa? Boleh tak siapa-siapa tolong share terjemahan tu? Ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Cuba terjemah tak? Saya cuba Doktor. Ya, silakan. Dan wajib kepada yang mampu mengeluarkan fidyah, itu berupa makanan kepada orang miskin. Okey. Itu terjemahan dia kan? Tapi betulkah? Okey, betulkah terjemahan itu? Terima kasih ya. Siapa yang tadi tu nama pun tak sempat nak tengok ni. Kalau kita terjemahkan ayat ini secara harfian, kita tak tengok qawaid usuliyah, tak tengok qawaid lughawiyah dan sebagainya, kita akan terjemahkan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas orang-orang yang mampu berpuasa kena bayar fidyah. Yang kena bayar fidyah ni orang mampu ke orang tak mampu puasa sebenarnya? Orang mampu ke orang tak mampu kena bayar fidyah ni? Sebenarnya? Siapa boleh jawab? Orang tak mampu Doktor. Orang tak mampu. Okey. Tapi kenapa dalam ayat Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala gunakan wa 'alal ladzina yutiqunahu? Sebab kan dalam ayat Al-Quran ini tolong mute. Minta kerjasama yang tak bercakap tolong mute Okey. Syukran. Okey, ini sebagai contoh bahayanya kalau kita istinbat hukum berdasarkan terjemahan harfian. Kalau ayat tadi yang kita pilih, kita baca tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin tu, dan ke atas orang yang mampu berpuasa kena bayar fidyah. Sedangkan kita tahu dalam perbahasan ilmu fiqh yang kena bayar fidyah ialah orang tak mampu. Tetapi dari mana kita tahu yang sebenarnya yang kena bayar fidyah ialah orang tak mampu?
itu dalam ayat ni, dia sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala hazafkan perkataan la. Asal-asalnya ayat ni berbunyi wa 'alal ladzina la yutiqunahu ataupun la yaqdiruna alaihi. Okay, jadi dari mana kita tahu bahawa ayat ini Allah hazafkan la? Melalui usul fiqh. Dia ada satu perbahasan yang kita akan sampai nanti. Dia bukan depan-depan, dia belakang-belakang sikit. Yang dipanggil iqtida'un nas. Yang mana kita kena takdirkan perkataan ataupun huruf-huruf tertentu untuk memahami maksud ayat yang kita bacakan tadi. Okey, sebab itu bahaya kalau kita terjemah dan istinbat hukum berdasarkan terjemahan sahaja. Mau tak mahu, kaedah untuk istinbat hukum perlu kita kuasai dan perlu kita tahu, khususnya kepada mereka yang berada dalam kalau sekarang ni kita dalam jatuh kuasa fatwa lah. Okey. Itu kenapa kita wajib menguasai ilmu usul fiqh. Dan itulah insya-Allah kita nak cuba bincangkan, kita nak cuba fahamkan bagaimana para fuqaha kita istinbat hukum daripada nas Al-Quran dan juga dalam hadis. Tapi kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada mana-mana terjemahan kepada ayat Al-Quran ni, sama ada pimpinan Ar-Rahman ke, yang UIA buat tu ke, terjemahan English ke, Yusuf Ali ke, semua tu, bila sampai ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin tu, apa terjemahan dia? Terjemahannya ialah ke atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Boleh nampak no? Baik. Jadi istilah istinbat hukum itu sebenarnya berkaitan dengan cara ataupun tata cara bagaimana para fuqaha kita untuk membina hukum daripada nas Al-Quran dan juga hadis. Bila kita sebut nas, maksudnya dalil lah, dalil daripada Quran dengan hadis. Okey. Kemudian untuk mengetahui dan juga untuk membina dan menghasilkan hukum bagi isu-isu kontemporari yang ketiadaan dalil, maka itu istilah yang selalu kita gunakan ialah istilah istidlal. Kan? Dia ada dua istilah yang perlu kita faham di sini ya. Yang pertama istinbat, yang kedua adalah istidlal. Okey? Nanti kita tengok. Okey, kita bagi sedikit definisi istilah. Okey, sebelum tu kalau katakan nak interak, nak tanya soalan dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Sama ada chat ataupun dalam inilah, terus tanyalah. Okey, so kita istilahkan, kita definisikan beberapa istilah, antaranya ialah al-manhaj, ada yang gunakan kaedah, tata cara dan apa saja istilah, as long as menunjukkan maksud itu, iaitu cara ataupun jalan dan acuan tertentu bagaimana untuk mengistinbat hukum. Sebab kalau tidak ada acuan, contohlah kita nak buat kuih cara lah katakan, sama ada kuih cara yang bujur tu ataupun yang berbunga tu untuk kita jual, contoh. So kalau kita jual kuih cara tu dengan tidak ada acuan khusus, dia nampak tak cantik, nampak tak comel. Kejap bujur, kejap bulat, kejap panjang. Kan? Tapi bila kita gunakan acuan tersebut, maka kuih cara yang kita hasilkan tu nampak cantik, comel je. Kan? Macam itulah lebih kurang kan. So maksudnya dalam untuk istinbat hukum pun, dia kena ada satu kaedah yang tetap, satu panduan untuk fuqaha kita istinbat hukum. Baik, kemudian istilah istinbat. Dari segi bahasa, lughatan, maksud istikhraj lah. Itu yang tadi kita katakan kan. Setengah gunakan istikhraj, setengah gunakan istismar, setengah gunakan bina dan sebagainya. Dan itu lebih kurang makna yang sama. Okey, kemudian makna istilahan kepada kalimah istinbat ini ialah pengeluaran hukum daripada dalil-dalil syarak yang khusus. Jadi bila kita kata kaedah istinbat hukum, iaitu tata cara ataupun garis panduan bagaimana kita nak bina ataupun gali hukum daripada dalil, sama ada dalil Quran ataupun hadis. Okey. Kemudian istilah istidlal. Istidlal kan dalla yadullu kan, istadalla yastadillu istidlalan. Itu bermaksud pengeluaran hukum daripada dalil-dalil yang bukan berbentuk nas.
yang bukan berbentuk dalil, contohnya kita gunakan penghujahan dengan maslahah mursalah, istihsan, sadu zari'ah dan lain-lain lah. Nanti kita akan sentuh bab tu nanti insya-Allah. Okey. Jadi itu beberapa istilah yang kita kena faham lah. Okey. Doktor. Ya, sila. Boleh minta contoh tak? Beza antara istidlal dengan istinbat. Okey. Dia beza dia mudah. Kalau kita katakan istinbat hukum, itu maksudnya dua je. Sama ada kita rujuk kepada dalil Quran ataupun kita rujuk kepada dalil hadis. Okey, kenapa digunakan istinbat? Sebab yang kita nak belajar dalam sijil eksekutif istinbat hukum ni ialah berkenaan dengan al-alfaz. Sebab itu satu lagi istilah yang selalu ulama usul gunakan ialah dalalatul alfaz. Okey, sama ada kita gunakan istilah turuq istinbatil ahkam ataupun kita gunakan setengahnya gunakan dalalatul alfaz. Kenapa dalalatul alfaz? Lafzun, kan? Lafzun mufrad, alfaz jamak. Kenapa? Sebab itulah tujuan kita mengaji bab istinbat hukum, iaitu kita nak mengkaji lafaz-lafaz ataupun perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran dan juga yang ada dalam hadis. Contoh perkataan yang berbentuk al-amru, fi'il amar, yang berbentuk an-nahyu, yang berbentuk as-sarih, al-kinayah, al-majaz, al-haqiqah. Okey? Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan rujuk Ana punya silibus tu, itu semua tu lafaz tu. Al-khas, al-am, apa lagi? Ibaratun nas, isyaratun nas, iqta'un nas, al-mafhum, mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, itu semua lafaz. Jadi bila sebut istinbat, kita nak mengkaji apa maksud lafaz yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ataupun Rasulullah sebut dalam hadis. Itu maksud istinbat. Istinbat ni kita nak mengkaji maksud lafaz. Tetapi kalau istilah istidlal yang dikaitkan dengan ilmu usul fiqh ialah kita menggunakan penghujahan yang bukan ayat Quran, yang bukan ayat yang bukan hadis. Contoh tadi maslahah mursalah. Okey, maslahah mursalah ni apa? Maslahah mursalah ialah kita panggil kebaikan. Apa-apa saja kebaikan. Yang mana maslahah mursalah ni nak kata dalil mengharamkan pun tak ada. Dalil yang kata boleh pun tak ada. Tapi benda tu baik pada pandangan manusia. Dia tidak ada dalil khusus. Okey? Jadi kita menggunakan maslahah mursalah. Contoh katakan persoalan tentang apa? Tentang penubuhan baby hash, tempat pengumpulan bayi. Boleh tak boleh? Kita pun rujuk ayat Quran. Cari-cari tak jumpa. Dalam hadis cari-cari tak jumpa. Okey? Dari satu sudut, benda tu boleh menyelamatkan nyawa bayi-bayi yang akan dibuang oleh penzina-penzina lelaki dan penzina-penzina perempuan. Daripada mereka duk buang dalam longkang, dalam tong sampah, dalam sungai, lebih baik bayi yang dilahirkan walaupun daripada hasil zina, tetapi diserahkan kepada baby hash ni, dapatlah kita menyelamatkan satu nyawa. Okey, jadi kita bincang. Ada ulama kata boleh, ada yang kata tak boleh, menggalakkan zina, macam-macam penghujahan. Tetapi bagi mereka yang mengatakan boleh, mereka menggunakan hujah antaranya lah maslahah mursalah. Okey, maslahah mursalah ni kita tak kata mufti mengistimbatkan hukum harusnya baby hash berdasarkan dalil ataupun berdasarkan kaedah istimbat hukum kepada maslahah mursalah. Tidak. Tapi kita kata benda itu diharuskan sebab kita istidlalkan dengan maslahah mursalah. Tetapi kadang-kadang kan, sebab kita ni dah terbiasa istilah istimbat hukum, jadi kita pukul rata semua. Kita guna ayat Quran pun kita kata istimbat hukum, kita guna maslahah mursalah pun kita kata istimbat hukum. Tak apalah. Dia tidaklah sampai salah berdosa besar, tak. Tapi kalau kita perhalusi balik maksud
di kalangan para usuliyin, kalau istilah istinbat itu bermaksud kita merujuk dan menggali dalil-dalil Quran dengan hadis. Manakala istilah istidlal, kalau kita gunakan penghujahan dengan merujuk kepada dalil-dalil mukhtalaf fiha. Contoh maslahah mursalah, istihsan, uruf dan sebagainya. Kalau qiyas dia termasuk dalam dalam dalil yang muttafaq alaiha tu. Okey, tapi ada juga pendetilan tentang dalil ni. Kalau kita biasa dengar kan, kita kata dalil Quran dengan sunnah, ijma' qiyas. Ini kita kata sumber utama lah, 4 ni. Okey. Tapi ada juga penulisan setengah-setengah kitab usul fiqh. Minta maaf anda terlupa kitab apa anda baca. Ya, tapi ada penulis-penulis yang menulis bahawa kaedah istinbat hukum dan bila kita kata istinbat hukum, dia akan merujuk kepada dua sumber sahaja, iaitu Al-Quran dengan hadis. Dia tak sebut pun ijma' dengan qiyas. Jadi yang mana satu betul? Sumber rujukan utama 4 ke 2? Sebenarnya dua-dua tu betul. Kita kata 2 pun betul, kita kata 4 pun betul. Kalau 2, kita kata Quran dengan sunnah sahaja. Ijma' dan qiyas ini dia sebagai ikutan yang mana kedua-dua itu memang tidak boleh bersalahan dan tidak boleh menyalahi Quran dengan hadis. Okay? Yang kata 4, Quran, sunnah, ijma', qiyas, mereka tafri' lagi, mereka tafsirkan lagi untuk lebih memahamkan. Jadi sebab itu tadi ana katakan kalau boleh apa saja kitab usul fiqh ni beli je. Sebab kita akan dapat ilmu baru, kita akan dapat istilah baru, kita akan dapat info baru insya-Allah untuk kita faham berkenaan dengan dunia usul fiqh. Baik. Kemudian istilah yang perlu juga kita fahami bersama ialah berkenaan dengan definisi al-hukum. Al-hukmu. Al-hukmu dilihat daripada 3 sudut pandang. Yang pertama daripada ilmu usul fiqh, sudut pandang ilmu usul fiqh. Yang kedua sudut pandang ilmu fiqh sendiri. Dan yang ketiga daripada sudut pandang ilmu al-qada', kita panggil kehakiman. Nanti kita tengok ada apa perbezaan ketiga-tiga ni. Kalau definisi hukum menurut ilmu usul fiqh, khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ala sabil al-iqtida' atau at-takhir, iaitu khitab ataupun kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan ataupun pilihan. Jadi kalau bila sebut hukum syarak, menurut kacamata ilmu usul fiqh, bukan hukum, bukan yang wajib tu, bukan. Tetapi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hukum. Contoh, kita kata kita kata qaulu ta'ala wa aqimus solah wa atuz zakah. Okey, wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi ayat inilah hukum syarak pada kacamata ulama usul. Hukum wajibnya solat. Okey, berdasarkan ayat tadi, bila kita dah kaji-kaji berdasarkan kaedah istimewa hukum semua tu, keluarlah satu hukum yang dinamakan solat adalah wajib. Yang ni adalah ta'rif ataupun definisi hukum menurut kacamata fiqh. Nanti kita akan tengok. Okey, jadi nak mudah faham, kalau ulama usul menurut kacamata usul fiqh, hukum syarak ni ialah ayat Quran tu sendiri. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tu sendiri. Kan? Itu yang hukum syarak menurut usul fiqh. Dan dari segi penjelasannya ialah khitab ataupun kalam Allah yang dimaksudkan dalam definisi, iaitu khitabullah ta'ala al-muta'alliq ila akhir tu. Khitab Allah ialah bermaksud kalam Allah, yakni ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Sekarang ni tengah azan, kita berhenti kejap boleh ya? Boleh.
Okey, insya-Allah kita sambung balik ya. Tadi tang mana tadi? Lupa pula dah. Sebelum tu tolong isi kehadiran kepada yang baru masuk. Tolong isi kehadiran dalam link yang ana share dalam chat tu . Sekejap. Ana share balik link tu. Tolong isi kehadiran untuk malam ni . Baik. Okey. Jadi ini adalah definisi hukum menurut ilmu usul fiqh, iaitu khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ala sabil al-iqtida' atau at-takhir. Okey. Kemudian definisi hukum menurut ilmu fiqh iaitu ma tadammanathul ayatu awil hadis, iaitu kandungan ayat Al-Quran ataupun hadis tu sendiri. Sebab tu tadi contoh ana bagi kan, kalau wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Ayat Al-Quran tu adalah hukum syarak di sisi ulama usul. Tapi apa yang terkandung dalam ayat itu, iaitu tentang kewajipan solat, kewajipan zakat, itu hukum fiqh menurut ilmu fiqh. Sebab itu ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh memang dia tak boleh lari. Dia adik-beradik kembar yang mana tidak boleh kita pisahkan antara satu sama lain. Tidak akan terhasil sesuatu hukum fiqh kecuali dengan ilmu usul fiqh. Dan ilmu usul fiqh, kalau dia duduk seorang-seorang, dia nak buat apa? Dia guna untuk apa? Gunanya untuk menghasilkan hukum fiqh. So dua-dua ni memang dia tak boleh lari. Okey. Jadi hukum fiqh ada 5, iaitu yang kita tahulah wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Okey, yang ni apa semua ni memang kita takkan sentuh dalam kita punya kuliah sebab ini berkaitan dengan mabahis al-hukum. Yang kita diskusi tujuan ini ialah berkenaan dengan qawaid istinbatil ahkam ataupun dalalatul alfaz. Okey. Seterusnya, definisi hukum menurut ilmu al-qada', al-qada'u syar'i. Bila kita sebut al-hukmu, apa maksud dia? Iaitu faslun niza'. Faslun niza' ataupun faslul khusumat bi hukmin syar'iyyin, iaitu menyelesaikan pertikaian dengan hukum syarak. Kan? Jadi bila kita pergi mahkamah, bergaduh suami isteri contohnya, berlaku tak cerai dengan taklid tertentu contohnya lah. Okey. Jadi apabila hakim memutuskan pertikaian tersebut dengan hukum syarak, dan hakim syarak itu pun dia akan merujuk juga kepada hukum fiqh sebenarnya. Okey. Tapi bila sebut hukum ni, kita kena tengok dari sudut pandang mana kita melihat hukum tersebut, sama ada dari kacamata usul fiqh ke, kacamata fiqh ke, ataupun kacamata al-qada'. Okey, tapi kalau kita membincangkan tentang hukum fiqh yang wajib ke, sunat ke, itu memang dia ada kaitan antara ilmu fiqh dengan ilmu usul fiqh. So setakat ni boleh follow lagi ya. InsyaAllah . Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus . Ustaz, boleh ulang sekali lagi tak yang bahasa Arab takrif untuk usul fiqh dengan al-fiqh tadi yang Ustaz kongsi tadi dalam bahasa Arab? Okey. Sekali lagi ya. Kalau definisi hukum menurut ilmu usul fiqh, kalau nak rujuk tak sempat tulis pun tak apa, nanti rujuk dalam kitab Al-Wajiz ni memang ada. Ya. Jadi kalau definisi hukum menurut ilmu usul fiqh ialah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ala sabil al-iqtida' aw at-takhir. Kan? Itu hukum syarak di sisi ulama usul fiqh. Kalau hukum al-hukmu
fil fiqhi ataupun al-hukmu 'inda al-fiqhi ma tadammanathu al-ayatu al-Qur'aniyah awil hadis an-nabawi. Kan? Ma tadammanathu al-ayah awil hadis. Manakala hukum al-hukmu fil qada ialah faslun niza' ataupun faslul khusumat bi hukmin syar'iyyin. Baik. Kita lihat secara ringkas berkenaan dengan usul istinbat imam-imam mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ini secara ringkas yang nak tunjuk. Kalau usul istinbat Imam Abu Hanifah, Al-Quran, Sunnah, Qaulus Sahabi, Ijtihad, termasuklah Al-Qiyas, Al-Istihsan. Okey. Kemudian usul istinbat Imam Malik dia banyak sikit. Al-Quran, Sunnah, Ijma', kemudian dia pecahkan lagi Ijma' ataupun Ijma' Ahli Madinah, Qiyas, Qaul Sahabi, Maslahah Mursalah, Uruf, Saduz Zari'ah, Istihsan dan juga Istishab. Okey, yang usul-usul istinbat ni, ini hasil daripada ana meneliti dan merujuk kepada beberapa penulisan-penulisan tentang inilah sirah zatiyah kepada imam-imam kita ni lah. Okey. Kemudian usul istinbat Imam Syafi'i, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Al-Qiyas, Qaulus Sahabi. Usul istinbat Imam Ahmad, Nas. Dia kata Al-Quran dengan hadis. Dan hadis tu dia terima juga hadis mursal dan juga hadis dhaif. Kemudian ada fatwa ataupun qaulus sahabi dan juga qiyas. Dan bila kita merujuk ataupun kita melihat keempat-empat imam mazhab ni, memang kesemuanya bila kita kita murnikan dan harmonikan, dia merujuk kepada yang itulah, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, fatwa ataupun qaulus sahabi dan juga yang istidlalat dengan ijtihad, maslahah mursalah, istihsan, istishab dan sebagainya. Okey. Dan sebab itu istilah dalam usul fiqh kita bila membicarakan tentang adillatul ahkam ataupun masadirul ahkam, ulama kita akan membahagikan kepada al-adillah al-muttafaq 'alaiha dan juga al-adillah al-mukhtalaf fiha. Okey, itu istilah yang selalu kita jumpa. Namun cuba tengok yang ni ya. Bagi ana bila ana melihat balik ke semua sumber-sumber hukum yang pernah dibicarakan oleh para fuqaha kita dalam ilmu usul fiqh, kan, istilah muttafaq dengan mukhtalaf itu zaman dulu. Zaman dulu ni ialah zaman mulanya timbul mazhab berterusan beberapa ratus tahun, dan sekarang ni apatah lagi zaman moden sekarang ni, sebenarnya dah tak ada dah istilah muttafaq mukhtalaf ni. Semua ulama kita dah pakai belaka dah. Kan? Yang atas ni kan. Yang ni. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang ni yang basic lah. Kan? Semua ulama kita pakai terima ni. Kemudian yang untuk kalau dulunya dinamakan al-adillah al-mukhtalaf fiha, kalau dalam buku pengantar usul fiqh ana istilahkan dia sebagai sumber tambahan. Kalau yang 4 atas ni ana namakan dia sumber utama. Okey. Jadi sebenarnya tidak perlu bergaduh, tidak perlu bantah-membantah, tidak perlu bergaduh berkelahi dan sebagainya tentang istilah. Kita nak namakan muttafaq al-adillah muttafaq 'alaiha ke, al-adillah mukhtalaf ke, sumber utama ke, masadir raisiyah dan sebagainya tu, itu istilahi faqat. Yang al-muhimnya ialah dalam aplikasi para fuqaha kita untuk menentukan hukum zaman sekarang, inilah sumber-sumber ataupun dalil-dalil yang dipakai. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah, Uruf ataupun Adat, Sadduz Zari'ah, Istihsan, Istishab, Qaulus Sahabi, Syar'u man qablana dan Al-akhdhu bi aqalli ma qila. Okay, yang akhir ni, yang terakhir ni, Al-akhdhu bi aqalli ma qila ni, dalam kitab Al-Wajiz ni memang tak ada. Jadi nak rujuk kat mana? Boleh rujuk tulisan Mustafa Al-Khin.
Syekh Mustafa Al-Khin dalam tesis PhD dia tu tentang sumber-sumber hukum tu, dia ada menyebut tentang kaedah ni, al-akhdhu bi aqalli ma qila. Anda takkan sentuhkan tajuk-tajuk ataupun definisi kesemua ni sebab yang ni boleh rujuk dalam kitab mana pengantar usul fiqh ni. Cuma dalam kitab usul fiqh ni, dalam kitab usul fiqh ana hanya menyentuh masalah mursalah, uruf, sadu zariah, istihsan dengan istishab. Qaul sahabi ana tak sentuh, syar'u man qablana ana tak sentuh, al-akhdhu bi aqalli ma qila ana tak sentuh. Kenapa? Sebab ni hasil pemerhatian dan pembacaan ana lah. Mungkin betul, mungkin salah, yang tak wajib ikut pun, tetapi ni hasil pembacaan dan kajian lah. Qaul sahabi kan, akhir sekali dia akan pergi kepada ijma' ataupun kepada maslahah. Itu yang anda perhatikan. Kemudian syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini sebenarnya dia hanya berbentuk sejarah saja. Apabila contoh katakan apa contoh syar'u man qablana? Allah saya selamat. Puasa lah contohnya. Okey. Puasa kan? Puasa ni wajib sejak daripada umat-umat terdahulu lagi. Jadi bila kita nak istinbat hukum tentang saum syahrul Ramadan, kita tak boleh kata begini. Puasa bulan Ramadan wajib berdasarkan syar'u man qablana. Itu penghujahan yang tak kena dan tak tepat. Sebab apa? Sebab puasa telah dinaskan, telah didalilkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bunyal Islamu ala khamsin ila akhiril hadis. Itu dalil kepada wajibnya puasa. Jadi kita tidak boleh berhujahkan ataupun beristimbatkan hukum puasa wajib kerana ataupun dalilnya ialah syar'u man qablana. Itu salah. Jadi sebab itu ana tidak masukkan syar'u man qablana dalam buku pengantar usul fiqh kan, sebab ini dia lebih kepada sejarah, nak cerita. Tapi tanpa menafikan, macam contoh dalam kitab Al-Wajib ni still ada syar'u man qablana kan. Itu hanya ijtihad ana jelah, ana tidak masukkan. Okey, untuk kuliah malam ni mungkin tak lama lah, mungkin dalam sekitar 15 minit ni insya-Allah kita akan tamat lah. Ni anda nak tunjukkan secara sepintas lalu mukadimah kepada CJ Eksekutif Istimewa Hukum. Apa yang kita akan sentuh sepanjang perjalanan kita punya program ini. Okey, sedikit berkenaan ini ya. Kalau menurut Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajib ni, kaedah istinbat hukum sebenarnya tidak akan sempurna kecuali melalui 4 perbahasan. Yang pertama tentang dalalatul alfaz ataupun turuk istinbatil ahkam. Kalau dalalatul alfaz ni, kalau dalam ilmu linguistik kita terjemah sebagai semantik. Kan? Ni orang linguistik orang lurah ni dia tahulah istilah tu. Okey, yang kedua, kaedah istinbat hukum dia tak akan sempurna kecuali melalui ilmu maqasid syariah juga. Kebiasaan tajuk maqasid syariah ni memang dah ada dah dalam ilmu usul fiqh. Tapi ada ulama kita mengeluarkan maqasid syariah ni menjadi satu ilmu yang berasingan. Dalam kitab Al-Wajiz ni pun ada bab maqasid. Kemudian istinbat hukum tidak akan sempurna kecuali kita tahu at-ta'arud wa tarjih. Kan? Dan juga tidak akan sempurna kecuali kita kena tahu juga nasakh dan mansukh. Cuma untuk khusus kita ini hanya satu tentang dalalatul alfaz dan juga maqasid syariah sahaja yang insya-Allah kita akan cover. Kan? Yang at-ta'arud wa tarjih, nasakh mansukh ni memang tak termasuklah. Kan? Ini mungkin kita boleh buat sijil lain pula pun. Okey? Sedap roti canai. Kenapa
kenapa perlunya dalalatul alfaz ni? Okey. Sebab apa? Ana bagi analogi mudah untuk kita faham kan. Kita ni, orang Melayu kan, orang Malaysia ni, dah lama dah duk makan roti canai. Sedap. Kadang-kadang roti telur, kadang-kadang roti roti bawang, murtabak dan sebagainya. Dah berpuluh tahun hidup ni, 30 tahun, 40 tahun hidup ni. Takkanlah kita ni tak teringin langsung nak tahu resepi macam mana uli tepung tu. Kan nak buat duh roti canai tu. Kemudian nak teba roti canai macam mana. Takkan tak terasa langsung nak buat. Kan? Maka analoginya macam itulah. Kita ni dah lama dah duk belajar, dah lama dah duk tahu hukum fiqh. Itu yang tadi kita katakan, duk ngaji, duk mengajar di Masjid Surau tentang babul ibadat, babul muamalat, munakahat, jinayat, al-qada dan sebagainya. Duk tahu lama dah, duk mengajar lama dah. Takkanlah kita tak teringin nak belajar proses pembinaan hukum. Sebab tadi itulah kita katakan hukum fiqh tidak akan terhasil kecuali melalui satu proses. Kecuali dengan bantuan satu-satu alat tertentu. Proses dan alat itulah yang kita namakan ilmu usul fiqh. Okey. Sebab apa? Sebab tadi kita dah kata kalau kita nak bina hukum berdasarkan terjemahan hadis saja, berdasarkan terjemahan Al-Quran saja, kita akan sesat dan akan menyesatkan orang. Sebab itu tentang hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu kita bergaduh punya bagai nak rak. Kan? Sebab apa? Sebab kita mengambil makna terjemah saja. Kan? Sedangkan untuk menentukan hukum ataupun istinbat hukum daripada Quran dengan hadis ini, sebenarnya wajib kita ada acuan ataupun manhaj yang dinamakan qawaid istinbatil ahkam. Itu analogi mudah lah untuk kita faham kenapa kita perlukan dalalatul alfaz ataupun turuk istinbatil ahkam. Okey. Jadi perlu satu metodologi, satu acuan yang memandu, yang memberi garis panduan kepada para fuqaha kita dalam pembinaan hukum fiqh. Ya, sebab itu ada ulama kita biasa dengar ulama memuji Imam Syafi'i. Kunna qabla Syafi'i la na'rif kaifa nastanbitul ahkam. Kami sebelum datangnya Imam Syafi'i kami blur. Ya, macam mana ayat ni maksud wajib ke maksud sunat? Kalau kita ni bila sebut fi'il amar ni wajib selalu, wajib saja. Wa aqimus solah pun wajib, kulu washrabu pun wajib. Kan apa lagi? Macam-macam semua fi'il amar kita bantai wajib belaka. Kemudian fi'il nahi. Fi'il nahi pun kita bantai belaka semua haram. Sedangkan nanti kita akan sampai babnya fi'il amar ada berpuluh makna. Fi'il nahi ada berpuluh makna. Bukan makna haram saja. Fi'il amar bukan makna wajib saja. Sebab itulah apabila Imam Syafi'i menggariskan, memberi satu garis panduan pembinaan hukum melalui kitab Ar-Risalah, barulah kita nampak inilah manhajnya, inilah mazhabnya, inilah kaedahnya. Bagaimana kalau ayat sebegini kan dan tidak ada qarinah yang lain, maka maksudnya begini. Baru kita tahu. Jadi itulah yang kita akan belajar dalam kaedah istinbat hukum. Kemudian nas-nas syarak dalam bahasa Arab. Maka perlu kepada satu kaedah lughawiyah untuk menafsirkan nas tersebut. Dan ana selalu nasihat kepada para pelajar kita. Sebenarnya, kalaulah kita menguasai ilmu al-lughah, nahunya, sarafnya, balaghahnya, insya-Allah automatik kita akan faham qawaid istinbatil ahkam. Sebab dia benda yang sama. Al-haqiqah wal majaz. As-sarih wal kinayah. Yang tu kita belajar dalam bab balaghah. Jadi kita ulang benda yang sama sebenarnya. Jadi mau tak mau Quran dalam bahasa Arab. Dan nak faham Quran, hadis dalam bahasa Arab tu, maka sudah tentulah kita perlukan grammar.
tata bahasa Arab untuk memahami nahwu tu. Sebab apa? Sebab bila kita mengkaji nak istinbat hukum, kita mengkaji lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Itu yang tadi kita katakan dalalatul alfaz. Semantik. Maksud ataupun penunjukan makna oleh lafaz. Dia satu lafaz boleh jadi banyak makna. Satu lafaz boleh jadi satu saja makna. Itu semua kaedah-kaedah itu adalah kaedah yang kita akan belajar dalam ilmu usul fiqh melalui qawaid istinbatil ahkam. Dan qawaid al-usuliyah, al-qawaidul usuliyah itulah yang juga dinamakan al-qawaidul lughawiyah. Untuk memahami maksud perkataan yang ada dalam Al-Quran. Jadi kaedah lughah kaedah lughah untuk istinbat hukum ini sebenarnya hasil daripada kajian dan penelitian terhadap usul-usul bahasa Arab. Ulama dah kaji dah. Secara istiqra'nya, secara kullinya, mereka mengkaji pattern ataupun uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah pun sebenarnya wahyu. Okay. Contoh. Kalau Allah gunakan satu uslub dalam Quran, kalau kamu buat begini, kamu akan diberi syurga. Contoh. Kalau kamu buat ini, dapat pahala. Jadi pattern sebegitu menunjukkan perbuatan yang Allah suruh kita buat itu adalah perbuatan sama ada wajib ataupun sunat. Begitu juga uslub. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, kalau kamu buat begini, balasannya neraka. Kamu buat begini, berdosa. Pattern ataupun uslub sebegitu, ulama lughawiyah dan ulama lughah dan juga ulama usul fiqh memberitahu bahawa itu uslub ayat yang berkaitan dengan benda-benda yang haram. Jadi daripada penelitian terhadap uslub bahasa Arab itulah kemudian diaplikasikan kepada nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi rujukan utama kepada sumber hukum kita. Okey, mulai daripada slide ini, Ana akan tunjuk secara sepintas lalu sahaja. Sebab yang ni Ana dah share dalam email sebelum ni pun, dan juga dalam grup WhatsApp pun Ana dah share berkali-kali kan. Ana tunjuk secara ringkas sahaja tentang tajuk-tajuk yang kita akan cover, iaitu bila sebut dalalatul alfaz ataupun semantik juga dinamakan qawaid usuliyah ataupun qawaid lughawiyah, juga dinamakan tafsirun nusus, istismarul ahkam, istikhrajul ahkam, binul ahkam dan macam-macam. Okey, jadi secara jisnya ataupun secara intipatinya kita nak belajar ni je. Bab dalalatul alfaz ni, kalau dalam kitab Al-Wajiz ni, 4 kategori ni je. Wad'ul lafzi lil ma'na, isti'malul lafzi fil ma'na, dalalatul lafzi 'alal ma'na, dan juga kaifiyatul dalalatul lafzi 'ala al-ma'na. Ni 4 kategori ni sahaja kita nak belajar. Tapi bukan 4 kategori ni bermaksud 4 minit je. Sebab setiap kategori ni dia pecah pula seperti berikut. Wad'ul lafzi lil ma'na, dia terbahagi kepada 4. Ada al-khas. Al-khas tu pula pecah lagi. Bawah dia ada al-mutlaq, al-muqayyad, al-amru, al-nahyu. Kemudian yang kedua al-am, lafaz al-am, lafaz al-mushtarak dan juga lafaz al-muawwal. Okey. Ini semua ni al-khas, al-am, al-mushtarak ni, ini semua lafaz-lafaz ataupun bentuk-bentuk lafaz perkataan yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Jadi, cara kita nak belajar dalam sijil eksekutif ni, Anda dah kata tadi, kita tidak akan baca satu persatu apa yang termaktub dalam kitab Al-Wajiz. Tetapi Anda hanya akan bagi syarahan dan Anda hanya akan wrap up ataupun membuat kesimpulan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, hukumnya. Dan yang ketiga, contoh-contoh aplikasi dalam Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW dan juga isu-isu berbangkit daripada setiap perkataan yang kita akan cover di bawah tajuk-tajuk ini. Okey. Ini definisi ni tak perlu kita skip saja. Kemudian yang kategori kedua, isti'malul lafzi fil ma'na. Terbahagi pula kepada 4. Ada al-haqiqah, ada al-majaz, ada as-sarih, ada al-kinayah.
Kemudian dalalatul lafzi 'ala al-ma'na. Dia ada wadihud dalalah dengan al-alfaz ghair wadihud dalalah. Wadihud dalalah ada al-zahir, ada an-nas, al-mufassar dan juga al-muhkam. Yang ghair wadihud dalalah terbahagi kepada 4 juga, ada al-khafi, al-mushkal, al-mujmal dan al-mutasyabih. Dan seterusnya kaifiyatu dalalatul lafzi 'ala al-ma'na terbahagi juga kepada 4. Ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas dan juga iqtida'un nas. Yang tadi tu ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu tu ni, ini iqtida'un nas ni. Nanti kita sampailah bila sampai waktunya nanti. Kemudian juga kita akan cover ba' al-mantuq wal mafhum. Kan? Al-mafhum terbagi kepada 2, ada mafhum al-muwafaqah dan juga ada mafhum al-mukhalafah. Mafhum mukhalafah terbagi pula kepada mafhumul sifat, mafhum syarat, mafhumul ghayah, mafhumul adat dan juga mafhumul laqab. Tadi ingatkan ada 4 je, rupanya anak-anak dia ataupun pecahan-pecahan dia rupanya banyak. Ini baru tajuk besar. Dia ada lagi bawah setiap tajuk-tajuk tu kan, dia punya perbahasan-perbahasan yang lain. Sebab itu untuk subjek dalalatul alfaz di USIM mengambil satu semester, iaitu 14 minggu lebih kurang 2 jam kan. 14 kali 2 berapa? 28 jam kan. Kita kursus eksekutif kita ni ana jangkakan lebih kurang minimum 10 jam minimum. Kebiasaan sebab ana dah bawa training ni ataupun kursus istimbat hukum ni, ana dah buat di banyak tempat. Di Jabatan Mufti Sarawak pernah, dan baru 2-3 hari lepas Jabatan Mufti Perak berminat untuk adakan kursus istimbat hukum ni di negeri Perak. InsyaAllah akan bermula bulan 9 ni. Doakanlah supaya menjadi kan. Dan sebenarnya untuk kursus intensif untuk memahami istimbat hukum ni, boleh sahaja kita buat 2 hari penuh, iaitu 12 jam. Hari Sabtu Ahad 6 jam lah. Boleh buat. Dan memang pernah ana buat sebab ini sebenarnya kan CJ Eksekutif Istimbat Hukum ni hanya tajuk turuk istimbatil ahkam. Kalau package kepada kemahiran istimbat hukum, dia ada 4 modul. Yang pertama adilatul ahkam, yang ana akan explain semua sumber-sumber hukum, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan, Istisab, bla 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 tu, ana akan cover dalam masa 2 hari juga. Kan? Dalam masa sehari boleh, tapi pack dan hanya ringkas sajalah. Tapi kalau nak sedap, biar 2 hari lah. Itu modul pertama. Modul kedua ialah kaedah fiqh yang 5 tu dan aplikasinya dalam isu-isu semasa. Modul ketiga yang ni. Modul ketiga yang ni iaitu dalalatul alfaz ataupun istimbat hukum, dan modul keempat ialah maqasid syariah. Dan siri kelima aplikasi. Kan? So bila lengkap kelima-lima modul ini, melayakkan tuan-tuan dan puan-puan menjadi mujtahid mutlak, insya-Allah. Tapi kalau hanya ambil satu modul saja, boleh jadi Imam Zakaria Ansari boleh kot. Kalau ambil 5 modul tu, insya-Allah boleh jadi Imam Syafi'i lah. Doalah. Dia cita-cita tak apa, tak salah. Cita-cita aku nak jadi Imam Syafi'i, tak berdosa. Allah nak takdirkan, insya-Allah lah satu hari nanti kan, kalau Allah pilih. Okey. Jadi itu secara ringkas lah, secara ringkas ana nak kongsi sebagai mukadimah pada malam ini berkenaan dengan tajuk yang kita akan lalui bersama. Okey, setakat ini ada apa-apa persoalan? Ada doktor, tapi Ya, tanya aja. Tak apa, semua kita belajar. Ana pun belajar juga. Kalau malu suara, boleh type. Ustaz, tadi Ustaz ada terangkan pasal BPH.
Ya. Boleh terangkan pasal tu tak? Okey, baby hash, kita panggil tempat pengumpulan bayi lah, kan. Dia bila kita bicara tentang tajuk maslahah mursalah ni. So bila maslahah mursalah ni kita nak kena faham apa maksud maslahah, apa maksud mursalah. Kalau maslahah secara ringkasnya ialah apa-apa saja yang baik. Okey, pada pandangan akal kita, logik kita. Okey. Maslahah terbagi pada 3 kan yang kita tahu. Sama ada maslahah mu'tabarah ataupun maslahah mulghah, dan satu lagi yang ketiga maslahah mursalah. Kalau maslahah yang mu'tabarah memang settle lah. Sebab apa? Logik kita kata okey, baik. Ada dalil yang menyokong. Tak ada masalah. Okey, jalan. Memang Allah benarkan. Kalau maslahah yang mulghah, maslahah yang batilah, logik kata baik, tetapi rupanya dalil kata tak boleh. Riba. Riba baik tak? Awak tak baik pula, untung. Untung kepada satu pihak, kan? Untung kepada orang yang offer muamalat riba tu. Memang untung. Aku bagi pinjam RM10, banyak sikit lah. Aku bagi pinjam RM1,000. Hang kena bayar balik RM1,300. Jadi aku untung RM300. Untung tak RM300? Untung lah. Baik tak? Logik kata baik. Tapi sebabkan ada dalil waharramar riba tu, maka itu maslahah yang mulghah ataupun maslahah yang batilah. Kalau maslahah mursalah, logik kata baik. Kita cari dalil dalam Quran. Cari tak jumpa. Yang kata boleh pun tak ada, yang kata haram pun tak ada. Tapi logik kata okey, logik kata baik. Yang benda-benda ni lah yang termasuk dalam kategori maslahah mursalah. Cuma kita ni boleh terima konsep maslahah mursalah, tetapi untuk kita masukkan contoh-contoh seperti baby hash. Tadi sebab tu tadi Ana katakan ada di kalangan asatizah kita yang kata baby hash ni adalah maslahah mursalah. Sebab apa? Sebab dia akan menyelamatkan satu nyawa yang tidak berdosa. Ada satu pihak yang lain pula kata ini bukan masalah mursalah, tak kena tajuk ataupun contoh yang salah bagi masalah mursalah. Sebab apa? Sebab kalau kita open baby hash, tempat istilahnya tempat buang bayi lah, bahasa kasar dia kan, tempat buang bayi yang hasil daripada zina lah selalunya. Okay. Setengah orang kata boleh, setengah orang kata tak boleh. Okey. Yang ni tak ada masalah. Tak ada masalah dari segi apa? Sebab apa? Sebab pemahaman kita berbeza-beza. Okay, kalau contohlah, aku tengok, yang ni bagus sebab apa? Dia akan menyelamatkan nyawa yang tidak berdosa. Tapi orang lain pula, dia akan melihat, tak boleh. Sebab apa? Sebab ini seolah-olah kita menggalakkan penzinaan. Oh, kalau macam tu ke, orang yang berzina ni, dia tak takut lah. Kalau termengandung, dia tahu dah ada pusat pengumpulan bayi. Kan? Jadi sebenarnya, konsep masalah mursalah tu kita terima. Tapi contoh aplikasi itu kemungkinan kita akan berbeza-beza. Yang ni sebenarnya kita tak perlu bergaduh sangat. Sebab yang paling senang, kalau Ana orang tanya kan, macam mana nak buat Ustaz? Kalau isu-isu di luar sana kan, dalam kalangan masyarakat, Ustaz A kata begini, Ustaz B kata begini. Sebenarnya senang je. Kita ada pihak berkuasa agama yang rasmi, iaitu Jabatan Mufti. Kan? Rujuk saja Jabatan Mufti, kalau mereka putuskan dengan keputusan fatwa yang rasmi, maka kita follow je. Contoh Ana bagi, contoh. Baru ni yang pasal swab test. Okay? Swab test kepada pesakit ataupun orang yang ada simptom ataupun yang disyaki ada COVID. Okay? Kalau ikut mazhab Syafi'i kita, usulul ain ataupun usulul syai' ilal jawf, masuknya suatu benda dalam jawf kita, dalam rongga terbuka kita, akan membatalkan puasa. Tetapi keputusan rasmi yang diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa beberapa negeri dan juga di peringkat kebangsaan menyatakan swab test tidak membatalkan puasa. Okey. Jadi kita nak ikut yang mana? Okey.
Aku ada PhD syariah ni. Pengarah besar IFOH lagi. Pensyarah Fakulti Syariah Undang-Undang ni. Aku ilmu banyak. Aku tak nak follow Jabatan Kuasa Fatwa. Boleh tak? Boleh kalau kamu tak ikut. Tetapi kena sedar dirilah. Kan? Kamu ni memanglah ada ilmu. Kan? Ada follow ramai. Ada orang ikut kursus eksekutif timbak hukum. Kan? Sampai beratus orang daftar. Tapi kamu ni bukan orang berkuasa agama yang rasmi. Kita nak bincang secara ilmiah, secara akademik, tidak ada masalah. Kan? Tetapi kalau kita nak bantah sampai peringkat nak maki hamun tu ataupun tak bersetuju dengan cara yang negatif, sebenarnya tak kena. Kan? Jadi macam tadi ada satu soalan kat sini, apa contoh aplikasi masalah mu'tabarah? Yang tadi kalau masalah batilah, masalah mulghah, kita bagi contoh riba. Kalau masalah mu'tabarah, contoh logik kata bantu orang bagus. Kan? Bagi sedekah bagus. Kan? Lepas tu kita pun tengok dalam hadis, dalam ayat Quran, ada dalil-dalil yang menyokong bahawa membantu ataupun memberi sedekah itu baik dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perbuatan baik yang difikirkan oleh logik kita, kemudian ada dalil yang menyokong, dalil daripada Quran ataupun dalil daripada hadis. Itu contoh masalah mu'tabarah lah. Okay, boleh menjawab soalan Dan sambil-sambil tu Ana minta kerjasama sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, tolong isi kehadiran yang kita share dalam link ni. Sebab kalau untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, CJ eksekutif ni adalah CJ yang berbayar dan dia berstruktur. Maksudnya kehadiran kita panggil sekurang-kurangnya 80% kehadiran. Jadi kalaulah pada kuliah kita 10 kali, makna kata minimum kena hadir untuk melayakkan dapat sijil ialah 8 kali lah. Kan? Itu sebagai contoh lah. Okay, kalau tak hadir tanpa alasan munasabah, tanpa kita panggil bersurat, kita anggap dia ponting lah. Kan? Dan di hujung rancangan nanti, kita ada exam sebenarnya ni. Sudah. Ingatkan tak ada exam. Kan? Aku dah lah malas nak baca buku semua ni kan. Sebenarnya, sebab tu kita kata, bila kita berbayar ni, kita ada sedikit tanggungjawab. Sebab kalau kita buat kuliah free, kan, Ana boleh je buat kuliah-kuliah free ni. Tidak ada masalah, bukan kita nak kedekut dengan ilmu kita kan, tetapi untuk berstruktur dan untuk kita melayakkan dapat sijil yang diiktiraf oleh satu institusi pendidikan terulung di dunia, iaitu USIM. Kan? Lepas ni nanti siapa dapat sijil ni boleh frame elok gantung, aku dah layak jadi seorang mufti ataupun seorang mujtahid. Dalil ataupun buktinya ialah sijil eksekutif timbak hukum contoh. Tapi jangan takutlah, jangan bimbang pasal exam tu pas semua tu, jangan bimbang lah. InsyaAllah mudah saja, yang penting hantar assignment. Dan kita bukan exam secara dia open book system lah, senang cerita. Dan Ana akan bagi sedikit macam tugasan. So dalam masa seminggu, semua wajib untuk submit, kan, untuk melayakkan dapat sijil tu. Okey, assignment dalam bahasa apa? Kalau nak dapat A, bahasa Arab lah. Boleh? InsyaAllah, jangan takut. Semua pengendalian kuliah, perbincangan, assignment, tugasan, semua dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Jangan bimbang dulu. Okey. Kejap, ada beberapa soalan. Beza maqasid syariah dengan masalah mursalah. Kenapa kebanyakan ulama bincang asing daripada ilmu usul fiqh? Tadi dah jawab sikit kan. Asal-asalnya memang maqasid ni sebahagian daripada ilmu usul fiqh, dan ada sahaja yang ulama ataupun scholar kita meneruskan penulisan ilmu usul fiqh dengan memasukkan perbincangan maqasid syariah dalam tu. Okey.
Tapi ada juga yang keluar kan. Okay, kenapa? Kerana mereka menganggap bahawa maqasid syariah ni juga satu ilmu yang penting yang perlu berdiri sendiri. Okey, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kita nak asingkan ilmu maqasid syariah daripada usul fiqh ke, kita nak satukan dalam penulisan buku usul fiqh ke, itu tidak ada masalah sebenarnya. Okay, yang penting ialah okey. Bila teringat bila sebut pasal maqasid syariah ni, teringat satu situasi yang ana cukup tak setuju. Di luar sana, kita selalu kita kata begini tau. Contoh ana bagi contoh solat adalah wajib. Dalilnya maqasid syariah hifzuddin. Itu penghujahan kita kata golongan amatur dan tak tepat. Sebab apa? Sebab penghujahan ataupun pendalilan kepada hukum-hukum fiqh dia mesti berdasarkan dalil. Bukan puasa wajib sebab hifzuddin. Zina haram sebab hifzun nasal. Bukan begitu. Puasa wajib sebab ada dalil daripada ayat Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Haji wajib, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa lagi? Zina haram. Apa dalil zina? Tak ingatlah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah dan sebagainya. Okey? Jadi wala taqrabuz zina. Ya. Pendalilan hukum dia mesti berdasarkan dalil. Itu kena bezakan. Sebab itu bila ana pergi ke seminar-seminar perubatan contohnya, kan, doktor-doktor kita ni alhamdulillah mereka ada kesedaran untuk bercakap dan untuk menyampaikan pasal maqasid syariah dan sebagainya. Jadi penghujahan mereka, ubat ini, vaksin ini harus bla 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 bla, semuanya berdasarkan maqasid syariah. Itu penghujahan amatur. Penghujahan yang kurang tepat, kan. Kalau vaksin ini harus sebab apa? Sebab dia tidak mengandungi perkara-perkara yang haram. Kan. Allah kata ayat yang berkaitan dengan al-fawahish, kan. Dalam hadis pun Rasulullah sebut, kan, tadawau, kan, berubat tapi jangan berubat dengan benda yang haram. Itu semua dalil-dalil tu. Dan kita kena ingat, bila sebut dalil ni, sebenarnya dalil terbagi kepada dua. Dalam kitab Al-Wajiz ni, dia ada sebut dalil ada dua. Yang pertama dinamakan dalil naqliyah, iaitu Quran dengan hadis. Dan yang kedua dipanggil dalil aqliyah, iaitu ijtihad. Dan ijtihad inilah yang kita kata kategori bawah dia tu maslahah, istihsan, uruf, sadu zari'ah dan sebagainya. Okey. Okey, apa lagi? Okey, doktor ada sebut sijil kemahiran fatwa. Ada modul-modul yang dinyatakan tadi. Di mana info saya boleh dapatkan untuk tahu lebih lanjut. Okey, kebiasaan modul sijil kemahiran istinbat hukum itu setakat ini ana hanya jalankan dengan jabatan-jabatan mufti negeri sahaja. Okey. Tetapi lepas ini, kan, selepas ini ana insya-Allah boleh buka kepada orang awam, orang awam lah, maksudnya kepada golongan macam tuan-tuan dan perempuan lah. Okay. Tu anak siapa tu? Tak saling kejap anak pun nak tanya soalan. Jadi untuk sijil kemahiran ni setakat ni anda tak buat lagi open macam sijil eksekutif istimewa hukum. Tapi insya-Allah ke depan kalau permintaan ramai insya-Allah lah kita boleh buat. Ya, ada soalan lain? Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang modul tu. Saya sempat Ustaz ada sebut 5 tadi. Saya sempat salin 4. Salin 4. Ada adillatul ahkam, qawaid al-fiqh wa tatbiquha. Kemudian di al-alfaz, maqasid
Satu lagi apa dia Ustaz? Satu lagi yang last kali tu dia bukan berbentuk ceramah dan sebagainya dah, tapi dia praktikal. So anak akan bagi contoh ataupun situasi dan anak akan bahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil, kan, anak lontarkan isu, tolong settlekan berdasarkan apa yang anda belajar dalam qawaid fiqh, dalam adilatul ahkam, dalam al-fas dan juga maqasid syariah. Study case lah. Study case lah, case study lah, lebih kurang itulah. Ya. Assalamualaikum Doktor. Ya, salam. Nak tanya tadi, alhamdulillah Doktor ada sebut tadi pasal orang yang istidlal dia menggunakan maqasid syariah. Tapi saya punya observation lah. Dia selain daripada maqasid ni, ada lagi orang yang apabila dia jawab hukum, dia akan gunakan menjawab, dia kata sebab kaedah adalah macam ni. Dia dalil tu ialah kaedah fikih. Kaedah fikih ya. Dan satu lagi yang apabila dia menjawab, dia kata benda ni nazir dia ataupun syabih dia dalam masalah ni. Kira dia based on nazir atau syabih lah, macam tu. Yang dua last, yang pertama Doktor dah jawab tadi, yang maqasid syariah. Yang dua last tadi macam mana tadi? Okey. Kaedah fiqh. Adakah kaedah fiqh hujjatun? Ini memang perbahasan yang panjang di kalangan para fuqaha kita. Okey. Kesimpulannya, qawaid fiqh dia bukan hujah. Bukan hujah utama maksudnya. Jangan salah faham. Dia bukan hujah utama. Contoh macam tadi lah, sembahyang ataupun kita panggil penjarakan sosial contohnya. Penjarakan sosial wajib disebabkan kaedah ad-darar yuzal. Contoh kan. Yang tu pun cara penghujahannya amatur. Sebab tadi kita dah bagi tahu, untuk membina hukum wajib melalui dalil. Dalil sama ada Quran, Sunnah ataupun yang lain-lain. Termasuklah masalah mursalah istihsan. Sebab orang anggap masalah istihsan uruf terutamanya bukan dalil. Tu kita kena betulkan sedikitlah pemahaman kita kan. Bila sebut dalil, ya yang utama Quran dengan hadis, ya betul. Tetapi kalau tidak ada dalil dalam Quran dengan hadis, sebenarnya ulama kita tak mati kutu. Sebab ada lagi sumber-sumber tambahan. Yang banyak tadi tu, yang tadi slide anda tunjuk tadi tu. Kita tu ada berapa? Lebih kurang 7 ke 8 kan, lebih kurang kan. Tambahan tu. Okey, jadi bila penghujahan kita nak menggunakan kaedah fiqh, boleh tak? Jawapannya boleh. Tetapi kaedah fiqh ini dia akan datang support. Kita kena sebut dalil dulu. Penjarakan sosial, boleh tak boleh? Kalau kita katakan boleh, ya harus. Apa dalilnya? Dalilnya antaranya yang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tu yang pasal kusta tu. Minta maaf, tak ingat matan dia. Boleh rujuk nanti. Yang biqadri ramhin aw ramhaini. Kan? Walaupun ada qil pasal status hadis ni dhaif, kan? Tapi hadis dhaif pun di kalangan ulama usul fiqh pun ada perbahasannya juga, kan? Dia jangan, yang penting jangan dhaif yang terlampau dhaif sangat. Kan? Kalau dhaif biasa masih boleh digunakan sebagai penghujahan untuk fiqh. Kan? Tidak ada masalah. Wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Itu satu. Yang sambungan dia tu, yang biqadri ramhain ataupun ramhain itu tentang penjarakan sosial. Jadi Betul? Ya. Boleh, ataupun kalau kita nyatakan dalil tadi, maknanya dalil yang termasuk dalam yang mukhtalaf fiha tu, mungkin kita boleh nyatakan satu syara'ih ada untuk penjarakan sosial tu? Boleh. Tapi bila dah ada dalil khusus, kan? Kenapa kita nak tinggalkan dalil khusus? Sebab dalil hadis tu ada. Jadi kita boleh gunakan. Okey. Cuma tadi soalan yang tadi kaedah fiqh tu, kita nak letak kat mana? Okey, mula-mula kita letak kita sebut dalil dulu, kemudian barulah kita support dengan kaedah fiqh. Tapi kalau perhati balik betul-betul, sebenarnya kaedah fiqh yang 5 tu, al-umur bimaqasidiha, ad-darar yuza, al-masyaqqata li mutaysir, apa lagi? Al-adab muhakamah tu, semua tu yang 5 tu, semuanya ada dalil. Kan?
Jadi sebenarnya yang dikatakan kaedah fiqh yang bukan menjadi hujah sekiranya kaedah fiqh itu dia hasil ijtihad ulama. Tapi kalau kaedah fiqh itu adalah hasil garapan daripada dalil, maka sebenarnya tidak ada masalah. Cuma cara susunan pendalilan kita itu memang kita sebut dulu dalil Quran, dalil hadis, kemudian kita support dengan poin fiqh. Kemudian soalan kedua tadi apa tadi? Berkenaan dengan satu kaedah. Syabih dengan nazir. Okey. Syabih wan nazir itulah apa kita panggil kaedah qiyas. Dan dalam istilah sekarang ni dia ada satu lagi istilah dia panggil at-takyiful fiqhi. Kan? Cuma takyif fiqhi ni kalau dalam dunia perbankan Islam, dunia kewangan Islam, takyif fiqhi ni lebih kurang bermaksud justifikasi. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan takyif fiqhi, Allahumma salli ala sayyidina, tak ingat ada satu kitab yang tajuk dia memang at-takyiful fiqhi. Siapa ingat pengarang dia? Dr. Osman Shibir. Osman Shubair dah? Ya. Okey, kalau dalam buku tu maksud takyif fiqhi ialah dia lebih luas daripada qiyas. Kalau qiyas hanya boleh dilakukan terhadap dalil iaitu Quran dengan sunnah sahaja. Okey, contoh berlaku isu kontemporari sekarang ni, kemudian kita nak tahu tentang hukum kontemporari tersebut. Cari dalil khusus tak jumpa. Cari tak jumpa. Tetapi kita jumpa yang syabih dengan nazir dia tu. Okey, ada. Jadi kalau menepati illah sama keadaan dia, maka kita boleh qiyas. Itu qiyas. Qiyas hanya boleh dilakukan kepada dalil Quran dengan hadis sahaja. Tapi Dr. Osman Shubair ni dia menjadikan takyif fiqhi itu lebih luas daripada qiyas, iaitu boleh qiyas ataupun boleh takyif fiqhi kepada aqwal sahabat, aqwal tabi'in dan sebagainya. Itu kat ni secara ringkas wallahu a'lam bishawab. Boleh tanya lagi tak? Boleh sila. Tadi macam kita tengok istilah hukum ni dia adakah dia sekadar menumpukan kepada ayat-ayat yang berbentuk Ayatul Ahkam ataupun dia sekali dengan ayat-ayat yang berbentuk ni dalil-dalil berbentuk galakan, amalan dan sebagainya. Contoh kadang-kadang kan ada istighfar dia kata 70 kali, 100 kali macam ada okey. Jazakallah khairan. Okey, kebiasaan memang qawaid istinbatil ahkam ni kita gunakan untuk ayat-ayat untuk isu-isu fiqh lah. Situasi yang berkaitan dengan hukum fiqh. Kalau yang berkaitan dengan ayat kauniyah apa semua tu, wallahu alam sama ada kita gunakan kaedah lain. Tapi kaedah istinbat hukum dia hanya guna untuk ayat-ayat ahkam ataupun hadis-hadis ahkam. Itu secara ringkas. Ustaz, ada lagi soalan? Ustaz, recording akan dikongsikan tak? Okey. Lupa nak bagi tahu tadi. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan sendiri boleh rakam tau sebenarnya. Kan? Tetapi Ana macam Ana dah kata dekat dalam grup, nak rakam boleh ataupun nak tunggu rakaman yang Ana share pun boleh. Cuma mohon jangan share dengan public. Kan? Tetapi nak share juga, gatal tangan nak share juga. Kan? Ana ni bukanlah kata jenis sweet sangat. Boleh saja sebab ni ilmu. Cuma sesiapa yang mengikuti kuliah ini tanpa bayar yuran, kan, dia hanya boleh ikuti dan dapat ilmu sahaja. Kan? Tetapi macam tuan-tuan dan perempuan yang mendaftar, bayar yuran dan ikuti kursus ini akan dapat ilmu dan juga akan dapat sijil. Itu je. Okey. Itu je lah. Dan memang untuk setiap kuliah memang Ana akan rekod dan Ana akan share dalam dalam email lah.
sebab dia besar kan. Tapi sebenarnya kalau hampa nak rakam je pun boleh tu. Dalam Zoom tu kan ada. Kau tak ada? Tapi tak apalah, nanti memang anak akan share insyaAllah, jangan bimbang. Cuma Dia bagi minta masa sikit lah. permission daripada meeting host tu. Ya? Dia minta permission daripada meeting host. Oh, okay. So kalau anak tak approve tak boleh rakam lah. Tak apa, tapi jangan bimbang lah. Memang anak rakam ni. Okay, sorry. Anda nak tunjuk kejap ah. Kejap. Ni lah kan. Last. Kejap. Okay, Ana share link buku Ana, satu pengantar usul fiqh, satu lagi yang Ana kata evolusi mazhab fiqh tu, dalam link yang Ana dah share ni. So ni anda boleh lihat, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Cuma Ana nasihatkan jangan beli sekarang sebab Ana akan create satu, kita panggil macam satu kupon lah khusus kepada mereka yang mengikuti kursus CJ Executive ni dengan harga sedikit istimewa lah. Okay. Sebab kalau anda tuan-tuan beli sekarang belum boleh dapat kupon tu lagi. Okay. So tapi kalau nak beli sekarang pun tak ada masalah, bukan berdosa, boleh beli je lah. Tapi kalau nak sedikit diskaun, tunggu kejap. Nanti Ana akan dalam grup WhatsApp bila dah kupon tu siap. So boleh tengoklah yang link Ana share. Ini dua-dua ni memang buku Ana. Dan buku Sufik tu Ana ulang sikit, ini memang berkaitan dengan Adillatul Ahkam. Okey. Dia tidak ada pasal qawaid istinbatil ahkam sebab buku Sufik itu Ana tulis memang untuk orang awam punya rujukan. Okey, yang buku evolusi mazhab fiqh itu hasil daripada tesis master Ana. Dan buku ini agak unik sebab dia ada dua bahagian. Satu bahagian ilmiah yang hasil daripada tesis Ana tu, dan bahagian kedua adalah kompilasi penulisan-penulisan dalam blog Ana dulu. Dan juga dalam Facebook Ana. Ana kumpul, so adalah, bolehlah baca. Dan buku ini yang Ana iklan, terbalik. Yang Ana iklan dalam grup WhatsApp, kaedah interpretasi teks hukum Islam yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sufian dan juga Datin Naimah daripada UM. Yang ni memang apa yang kita akan belajar dalam CJ Executive kita. Sebab tu Ana iklan, kalau siapa nak beli dan nak baca dalam bahasa Melayu, boleh beli. Dan siapa yang belum beli, boleh PM Ana untuk uruskan ni. Dan kepada yang telah membayar, Ana telah tempah buku tersebut dan insya-Allah dalam minggu depan Ana post. Okey. So itu saja kot noh. Kita dah hampir 2 jam ni. Insya-Allah kuliah kita memang sekitar sejam setengah lah, lebih kurang lah. Antara sejam hingga sejam setengah insya-Allah. Dan cuma Ana nak minta pandangan jugalah. Memang kita kata kelas kita pukul 8. Tapi macam tadilah bila 8.30, 8.45 ni azan isyak kan. Jadi adakah nak mengekalkan kuliah kita jam 8 malam ataupun kita nak injak pukul 9.30 contohnya. Tapi dia akan jadi lewat sikit lah. Mohon pandangan. Tapi tak perlu jawab sekarang. Nanti responlah dalam grup WhatsApp kita kan. Okay. So setakat itu sajalah kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kuliah kita akan berlangsung setiap... Ya. Kalau kita boleh buat istibian ataupun pasal masa tu, kalau nak injak ke ataupun nak kekal, boleh. Ya. Sebab untuk makluman peserta kita bukan dalam Malaysia sahaja. Kita juga ada peserta daripada Indonesia. Kita juga ada daripada Brunei. Kita juga ada pelajar-pelajar kita di Mesir. Setakat tu yang Ana tahulah. Ada daripada Gambia dah. Kok lah ada belajar kat Sudan ke apa kan. Yang Ana tahu daripada Mesir, Brunei dengan Indonesia lah. Jadi kalau nak injak waktu tu kena ni jugalah. Sebab mungkin kita okey tapi sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin tengah malam dan sebagainya lah kan. Tapi tak apa, kita tengok majoriti lah nanti ya. Okey, setakat itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang
kurang itu datang daripada diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.